Nah, lepas ni. Cikgu nak semua macam Madinah. Ada warna-warni. Nampak warna. Jadi bila lampu gelap, cikgu boleh nampak Madinah tengah buat apa. Ha. Okey. Jadi kalau dalam kelas ni, kalau kamu lapar ke, kamu nak kudap-kudap ke, cikgu tak kisah pun kalau kamu nak makan, nak minum. Jadi ready terus keropok ke kat sebelah ke. Umar Atiah bawa keropok tak kat situ? Tak. Tak. Nanti Nasi lepas ni. bawa. Apa? Nanco? Nasi. Okey. Jibril mana Jibril? Jibril terkeluar ni. Okey, Jibril dah okey belum Jibril? Dah. Okey dah. Okey, kalau semua dah okey, cikgu akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu akan buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lam nashrah sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita pada malam ni. Boleh ke cikgu mulakan ni? Naim, boleh ke Naim? Boleh. Okey. Okey, Jibril, line dah okey belum Jibril? Dah. Okey. Jadi Jibril memang mantap. Kerusi Jibril power macam kerusi nak main game. Okey. Okey. Jadi kita akan mulakan. Hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar apa? Siapa tahu? Adlin, kita nak belajar apa Adlin? Nisbah. Okey. Jadi cikgu akan mulakan share screen sekarang. Bagus. Ada yang dah tahu kita nak belajar apa. Maksudnya kamu tengoklah cikgu suruh cikgu share apa dalam grup tu. Kita nak belajar tentang bab 4. Nisbah, kadar dan kadaran. Apa tu nisbah? Apa tu kadar? Apa tu kadaran? Jadi bila dia dalam satu bab, maksudnya kamu kena faham satu benda. Maksudnya kamu kena tahu satu perkara. Dia ada persamaan. Nisbah, kadar dan kadaran. Kenapa nama lain? Okey, yang pertama kat sini cikgu akan terangkan tentang nisbah. Yang kedua, cikgu akan pergi kepada kadar. Yang ketiga, cikgu akan pergi kepada kadaran. Jadinya, nota-nota daripada cikgu, kalau cikgu dah salin dekat depan, kamu kena salin. Okey, yang pertama sekali, cikgu akan pergi kepada nisbah. Cikgu akan pergi kepada nisbah. Siapa boleh bagi tahu cikgu nisbah tu apa? Umur Atiah. Nisbah tu apa Umur Atiah? Nisbah tu apa? Umur Atiah. Tak tahu? Okey. Okey, jadi kat sini kamu tengok betul-betul. Kamu tengok betul-betul. Cikgu akan ajar kamu apa tu nisbah. Jadi kita akan pergi dulu kepada nisbah. Senang je nisbah. Kamu tengok balik nota yang cikgu download. Dia ada tunjuk dekat page ketiga. Nisbah. Nisbah ni apa? Nisbah adalah perbandingan dua kuantiti yang sama unit. Okey, kita tengok dekat sini. Nisbah. Perbandingan. Tengok ni. Perbandingan dua kuantiti. Dua kuantiti yang sama unitnya. Ini adalah nisbah. Ini adalah nisbah. Bila cikgu bercakap tentang dua kuantiti. Kuantiti tu apa? Kuantiti tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu kuantiti tu apa? Adlin nak cuba ke? Kuantiti tu apa Adlin? Tak nak cuba. Tak nak cuba. Okey. Jadi Adlin, kuantiti ni adalah sesuatu yang boleh dikira. Sesuatu yang boleh dikira. Boleh dikira. Jadi kuantiti dia boleh jadi dalam keadaan
berat. Berat. Kalau berat, kalau kamu nak kira berat, ada ke orang tak boleh dikira beratnya? Oh, berat sangat ni. Ringan sangat ni. Berat adalah sesuatu yang kita boleh kira. Selagi kita boleh kira, kita cakap tu sebagai kuantiti. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Okey. Okey, jadi kuantiti seterusnya kita pergi kepada panjang. Kita pergi kepada panjang. Maksudnya tinggi orang tu. Tinggi orang tu panjang dia boleh daripada segi jarak. Dia berkaitan dengan jarak. Yang ketiga, kuantiti juga boleh jadi dalam keadaan duit. Duit kalau dekat Malaysia kita cakap rupiah. Betul ke kalau kat Malaysia kita cakap rupiah? Tak. Tak. Kalau kat Malaysia kita cakap apa? Ringgit. Ringgit. Rupiah kat mana? Rupiah. Kita cakap dia dekat Indon. Maksudnya duit pun ada unit dia. Kalau dekat Malaysia kita pakai ringgit, kalau dekat Indon kita pakai rupiah. Okey. Seterusnya, cikgu bagi sampai 4 je lah contoh, dia ada banyak Okey. Seterusnya kita bercakap tentang masa. Semua yang dekat depan dia ada banyak lah dan lain-lain. Ini yang dimaksudkan dengan kuantiti. Sesuatu yang kita boleh kira. Sesuatu yang kita boleh kira. Jadi bila Cikgu tulis di kiri ke di kira ni? Alah, sorry, dikira. Dikira. Kiralah mengira. Dikira. Cikgu tulisan cikgu cantik sebenarnya, tapi bila masuk dalam ni dia jadi buruk. Dikira. Okey. Yang seterusnya, cikgu dah terangkan tentang kuantiti. Cikgu terangkan pula tentang unit. Setiap kuantiti wajib ada unit. Kenapa cikgu cakap wajib ada unit? Pernah tak kamu pergi dekat kalau orang tanya kan? Kalau orang tanya, kalau kamu timbang, okey, berat kamu ni 50. Orang tu cakap 50 je. Orang tu cakap 50 je. Jadi bila dia cakap 50 tu, kita boleh agak tak? 50 apa? Jadi kita nak tahu 50 apa, kita nak bayangkan dengan tepat 50 apa. Kita pergi kepada unit. Dalam unit berat, dia boleh jadi gram. Dia boleh jadi kilogram dan sebagainya. Dalam unit panjang, dia boleh jadi sentimeter, dia boleh jadi meter, dia boleh jadi kilometer, dia boleh jadi banyak lah. Jadi cikgu bagi contoh-contoh. Contohlah, berapa jarak perjalanan daripada Pahang ke Kelantan? Orang tu cakap apa lah? Orang tu cakap 50. Kalau orang tanya kamu, contohlah cikgu tanya Ummu Atiyah. Cikgu tanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah, jarak perjalanan rumah Ummu Atiyah ke surau berapa? Berapa jauh? Orang cakap macam tu kan? Ummu Atiyah pun jawab 50. Bila Ummu Atiyah jawab 50, orang tu tak boleh nak fikir. 50 apa? 50 meter ke? 50 kilometer ke? Jadi bila kita masukkan unit, barulah kita boleh bayangkan. Oh, 50 meter je, dekat je. Oh, 50 kilometer, jauhnya rumah dengan surau. Jadi itulah fungsi unit. Macam duit. Duit boleh jadi dalam keadaan ringgit, boleh jadi dalam keadaan dolar, boleh jadi dalam keadaan rupiah dan lain-lain. Masa juga unit dia boleh jadi dalam keadaan apa orang cakap, saat, minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad, abad, kurun. Tu semua unit bagi masa. Tu semua unit bagi masa. Jadi semua ni unit. Jadi kuantiti janganlah kamu ingat ada 4 je, dia ada banyak. Jadi nisbah ni kita nak bandingkan dua kuantiti yang sama di unitnya.
Contoh, kalau kamu nak bandingkan duit, kamu tak boleh bandingkan dengan masa. Kalau kamu nak bandingkan duit, kamu tak boleh bandingkan dengan berat. Perbandingan kalau dia bercakap tentang duit, bandingkan antara duit dengan duit sahaja. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi inilah. Bagus. Jadi inilah definisi nisbah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh pengiraan dia dekat sini. Okey, kamu tengok kepada pengiraan dia dekat sini . Tak payahlah tengok ke pengiraan kan ni. Okey, yang ni kamu dah print kan? Okey, jadi cikgu akan pergi kepada buku teks. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, tengok sini. Kita pergi kepada contoh 1. Okey, kita pergi kepada contoh 1. Masing-masing boleh tengok lepas ni kita nak buat. Okey, yang pertama cikgu nak kamu tukar unit. Wakilkan nisbah 0.02 meter. Ni 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm. Maksudnya cikgu nak wakilkan kepada nisbah. Wakilkan dia dalam keadaan nisbah. Jadi, bila kamu nak wakilkan dia dalam keadaan nisbah, kamu kena tahu satu benda, iaitu tentang unit. Bila kamu nak masukkan dalam keadaan nisbah, kamu akan bentukkan dia dalam keadaan macam ni. A ni apa? A ni adalah maklumat yang pertama. B ni apa? B ni adalah maklumat yang kedua. C ni apa? C ni adalah maklumat yang ketiga. Jadi setiap maklumat ni kamu kena samakan unit dia. Kena samakan unit dia. Jadi kita pergi kat A. A unit dia 0.02 meter. Dia pakai meter. B pula. B unit dia adalah 3 cm. C unit dia adalah 4.6 cm. Dekat sini pakai sentimeter, dekat sini pakai sentimeter, tapi masalah timbul bila dekat sini ada meter. Jadi kamu tak boleh nak masukkan lagi. Siapa yang buat dia macam ni salah. Siapa yang buat dia punya soalan, A kita 0.02, nisbah B kita 3. Nisbah dengan 3, nisbah C 4.6. Dia dikira sebagai salah. Siapa yang buat macam ni salah. Sebab apa? Sebab unit dia dekat sini meter, tapi dekat sini sentimeter, dekat sini sentimeter. Kamu kena samakan. Jadi kita nak gantikan, kita nak tukarkan unit. Ni kamu kena salin tau. Kamu kena tukarkan unit meter kepada sentimeter. Kamu kena faham dia punya perbandingan. 1 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 100. Ya, 100 cm. Jadi bila kita nak tukarkan 0.02 meter, kita kena darabkan dengan 100. Jadi bila kita darabkan dengan 100, kita gerakkan sahaja ni 2 kali. 1, 2. Jadi dekat sini kita akan dapat 2 cm. Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena pandai cara nak tukar unit. Kalau kamu nak pandai cara tukar unit, kamu kena ingat perbandingan antara unit. Macam mana? Ni, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, kamu tengok balik dekat sini. 0.02 meter ditukarkan kepada 2 cm. Dekat sini dah pakai sentimeter. Dekat sini dah pakai sentimeter. Dekat sini dah pakai sentimeter. Barulah kita masuk kepada bentuk nisbah. Ini kita panggil bentuk nisbah. A nisbah B nisbah C. A kita adalah 2. Jadi kita letak 2. B kita adalah 3. Jadi kita letak 3. Dan C kita adalah 4.6. Jadi dekat sini jawapan dia barulah betul. Jelas ke penerangan cikgu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu akan terangkan lagi sekali. Cikgu baca balik soalan. Lepas ni kamu nak buat soalan ni. Wakilkan nisbah A 0.02 meter
kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A kepada A nisbah B nisbah C. Nanti orang tanya bentuk nisbah, kamu ada 2 titik bertindih. Ini dikira sebagai bentuk nisbah. Ni dalam petak warna biru ni. Jadi kamu tak boleh tukarkan maklumat. Kamu jangan tukarkan maklumat. Kalau dia bercakap A ni adalah maklumat pertama. Kamu tengok dulu dia sebut apa dulu. Tengok ni. A kita adalah 0.02. Kita tengok pula B. Maklumat kedua 3. C. Maklumat ketiga 4.6 cm. Kita dah susun. Cikgu namakan dia A, B dengan C. Itu yang pertama. Maklumat pertama, maklumat kedua, maklumat ketiga. Step yang seterusnya adalah kita cek unit. Kita tulis A ni meter, B ni sentimeter, C ni dikira sebagai sentimeter. Jadi cikgu nak tukarkan unit, cikgu ambil paling mudah. Kalaulah cikgu tukarkan semua kepada meter, cikgu kena buat 2 penukaran dekat sini. Tapi bila cikgu tukarkan A ni sahaja kepada sentimeter, cikgu akan dapat dia 2 cm. Jadi sini dah pakai sentimeter. Sini dah pakai sentimeter. Sini pun dah pakai sentimeter. Bila unit dah sama, baru kita masukkan dia ke dalam nisbah kita. Okey, jelas ke? Nak dengar sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan A. Cikgu nak masing-masing buat soalan A. Jadi, tengok contoh yang cikgu buat. Tengok contoh cikgu buat. Sekarang, buat soalan A. Cikgu nak masing-masing tukarkan unit kepada hari. Tukarkan unit kepada hari. Buat nisbah A kepada nisbah B kepada nisbah C. Selesaikan. Dah siap, hantar dekat WhatsApp. Ada soalan tanya. Naim, ada soalan tak sekarang ni? Sekejap cikgu, tengah cuba buat. Okey, bagus. Cuba buat dulu masing-masing. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, buat. Cikgu, okey, bagus. Siapa nama ni? Adlin, bagus Adlin. Betul. Okey, cikgu tunggu Bagus, betul Adlin. Okey, bagus. Cikgu tengah cek Cikgu tengah cek. Okey, Kristina. Okey, betul Kristina. Bagus. Kristina boleh dengar ke cikgu Kristina? Boleh. Okey. Ya, betul. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey. Bagus. Okey, betul. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Masing-masing boleh cuba.
Okey, bagus. Pandai. Okey, habis masa. Okey, masing-masing tengok dekat depan macam mana nak buat. Siapa rasa dia tak faham, siapa rasa dia confused, siapa rasa yang dia tak tahu pun. Okey, tengok dekat depan. Okey, yang pertama sekarang ni kita tengah belajar tajuk nisbah. Kita tengah belajar tajuk nisbah. Siapa-siapa yang tengah buat tu sila buat hantar je kat cikgu. Kita tengah belajar tajuk nisbah. Nisbah ni apa? Nisbah ni adalah kuantiti yang sama unitnya. Jadi nisbah ditulis dalam keadaan A, nisbah B, nisbah C. Titik ni nama dia nisbah. Titik ni adalah nisbah. Jadi sekarang ni tengok betul-betul. Lepas ni cikgu nak suruh kamu buat soalan yang seterusnya. Okey. Jadi sekarang kita tengok kenapa cikgu bagi hari. Nisbah ada satu syarat. Step pertama, cikgu tunjukkan step pertama. Tentukan A, B, C. Mana satu A? A ni adalah maklumat yang pertama. Jadi A ni adalah maklumat pertama adalah 2 minggu. Ni maklumat kita adalah tentang masa. Masa. B. B ni adalah maklumat kedua. Maklumat kedua adalah tentang 16 hari. C. C ni adalah maklumat yang ketiga. Maklumat yang ketiga adalah tentang 1 minggu. Jadi masing-masing tengok dekat sini. Cikgu nak masing-masing tukarkan kepada hari. 1 minggu berapa hari? Siapa boleh ajar cikgu? 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7. Ya, kita ada 7 hari. Maksudnya cikgu kena tukarkan. Kalau A ni dia 2 minggu. Jadi 2 minggu darab dengan 7. Kita dapat berapa hari kalau 2 minggu? 14. Ya, kita akan dapat 14 hari. Kalau B dia dah memang dalam hari. Jadi kita dah selesaikan dah. Kita dapat hari kat sini, kita dapat hari kat sini. C, 1 minggu. 1 minggu ni agak-agak berapa hari? 7. 7 Ya, kita akan dapat 7 hari. Jadi bila kamu tengok tentukan ABC, lepas tu ni step dia 1, 2, samakan unit. Jadi kita dah samakan unit dah tadi. Kita dah samakan unit. Jadi bila kita dah samakan unit, kita masukkan ke dalam bentuk nisbah. A kita jangan salin 2. Sebab 2 bercakap tentang minggu. Cikgu nak dalam hari. Jadi A ni adalah 14. A kita akan jadi 14 hari. A. B 16. Tengok B kita adalah 16. Jadi kita salin 16. C kita jangan salin 1 tapi salin 7 hari. Kita salin 7 hari. Ini jawapan dia. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang ni kita akan buat soalan kita buat soalan B lah. Kita buat soalan B. Kejap cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, cuba buat soalan B. Kejap cikgu pergi. Okey, menggunakan contoh yang dekat atas tu. Tengok satu-satu contoh tu. Tengok contoh A, cuba buat B. Cikgu nak masing-masing tukarkan unit kepada kilogram. Tak nak. Cikgu nak masing-masing tukarkan unit kepada gram. Kalau 1 kilogram bersamaan berapa gram? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 1000. 1000 gram. Ya, pandai. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Ni unit dia. Cikgu dah bagi tahu dah. Cuba buat soalan B macam cikgu buat dekat soalan A. Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, InsyaAllah. bagus. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Siapa yang salah tadi salin correction
Okey, hantar dekat cikgu hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp eh. Okey. Cikgu kadang-kadang kena scroll atas balik sebab cikgu terlupa nama. Jibril, ya Jibril, cikgu tahu. A, B, C. Pandai Jibril. Okey, pandai betul. Ayu, ni siapa ni? Wow, terus buat semua. Bagus. Okey, bagus kalau dah ni dah maksudnya dah boleh faham dah. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi. 1 minit lagi. Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey. Okey, habis masa. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan macam mana nak buat ni. Tengok dekat depan macam mana nak buat. Lepas ni cikgu nak ajar kecikkan pula. Dan cikgu nak ajar simplify pula. Tapi yang pertama cikgu kena ajar kamu macam mana nak betulkan unit. Okey, jadi sekarang ni tengah tengok ke? Ya. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan B. Tengok kepada soalan B, kita nak tukar 0.1 kilogram kepada 50 gram kepada 0.25 kilogram. Sekarang ni cikgu minta kamu tukarkan unit kepada gram. Yang pertama sekali kita tukarkan, kita tentukan A tu apa, kita tentukan B tu apa, kita tentukan C tu apa. Jadi A kita adalah 0.1 kilogram. Manakala B kita adalah 50 gram ni. Maklumat pertama adalah A. Maklumat kedua adalah B. Maklumat ketiga adalah C. 0.25 kilogram. Yang kedua, step kedua, apa yang kita nak kena buat? Samakan unit. Nak samakan apa? Cikgu dah tunjuk dekat sini. Kita nak samakan dia dalam keadaan gram. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Maksudnya kita nak tukarkan kepada gram. Kita ambil 0.1 darablah dengan 1000 sebab kita nak tukarkan kepada gram. 0.1 darab 1000 dapat berapa? 100. 100. Jadi dekat sini kita dapat dia 100 gram. Barulah nanti kita boleh masukkan. Untuk B, B dia dah dalam keadaan gram. Selesai. Tapi untuk C, dia dalam kilogram. Kita tukarkan dia kepada gram. 0.25 kilogram darablah dengan 1000. 0.25 darab 1000 dapat berapa? 200. Ya, 250 gram. Jadi kamu tengok, dekat sini dah dalam keadaan gram.
dekat sini dah dalam keadaan gram dan dekat C dah dalam keadaan gram. Jadi kamu nak masukkan macam mana? A nisbah B nisbah C. A kita 100. Masukkan 100. Jangan tulis unit dalam nisbah. Jangan tulis unit dalam nisbah. Lepas tu kamu masukkan pula B. B ni 50. Akhir sekali kamu masukkan C. 250 gram. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, jadi yang terakhir sekali kita pergi kepada C. Kita pergi kepada C. Okey. Berdasarkan contoh dekat B, lepas ini cikgu nak ajar nak simplify, nak kecilkan nisbah. Okey. Berdasarkan dekat B, cikgu nak masing-masing cuba buat C. Ni C. Cikgu nak masing-masing cuba buat C. Tukarkan semuanya kepada saat. Cikgu nak masing-masing tukarkan kepada saat. Okay, cuba buat C pula. Okay, cuba buat C. Ada soalan tanya je. Christina boleh ke? Ada soalan tanya? Boleh? Boleh. Okay. Okey, 2 minit lagi cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey. Cikgu dah dapat dah. Bagus. Saja cikgu nak tengok kamu dapat tak tukarkan unit kepada saat tu.
Okey, habis masa. Tak apa. Kita cuba kita cuba. Yang penting kita cuba. Okey, jadi cikgu akan mula terangkanlah sebab cikgu tak boleh nak tunggu semua. Ha. Okey. Jadi boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan. Siapa rasa dia tak tahu? Siapa rasa dia salah ke nak check dia betul? Tengok betul-betul cikgu buat. Okey, tengok betul-betul cikgu buat. Okey, perkara pertama sekali adalah kita tentukan dia punya nisbah. Nisbah kamu kena ingat, nisbah ni dia dalam keadaan A, nisbah B, nisbah C. A ni adalah maklumat yang pertama. Maklumat pertama dekat sini 4 minit. Jadi kamu tulis A sama dengan 4 minit. Itu pertama. B. B adalah 120 saat. Ini 120 saat maklumat kedua. C, akhir sekali C. C bersamaan dengan 1.6 jam. Okey, kamu tengok ni. Macam mana cikgu tukarkan unit? Cikgu tahu ramai yang tak dapat tukarkan unit. Jadi saja je cikgu bagi dalam saat. Okey, jadi masing-masing tengok kat depan. Sekarang ni saat. Sekarang ni saat, minit dengan jam. Kamu tengok saat, minit dengan jam. Kalau saat, kalau saat nak tukar kepada minit macam mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Darab dengan 60. Ya, kita darab 60. Kita darab 60. Terbaliklah, bahagilah. Bahagi 60. Bahagi. Sebab apa? Bahagi 60. Kalau minit nak pergi kepada jam, sama juga. Bahagi 60. Tapi, kalau jam nak pergi kepada minit, kalau jam nak pergi kepada minit, kena darab 60. Minit pula nak pergi kepada saat, kena darab 60. Ini formula dia. Salin tahu semua jalan kerja kat depan ni. Okey, jadi kita nak tukarkan kepada saat. Tengok ni. Saat. A, 4 minit. Daripada minit nak pergi kepada saat. Daripada minit, dia nak pergi kepada saat. Jadi, dia lalu jalan bawah. Maksudnya dia darab 60. 4 minit darab 60. Tekan kalkulator. Dapat berapa 4 minit darab 60? 240. 240. Okey, 240 240 saat. Pandai. Okey, C pula. Kita dah tukarkan kepada saat. Jadi, dah tak ada masalah. B dah dalam saat. Tak ada masalah. C. Kita pergi kepada C. C ni dalam keadaan jam. Kita nak tukarkan jam kepada saat. Jadi, sebelum jam. Sekarang ni dia dekat sini. Dia nak pergi kepada saat. Saat dekat sini. Jadi, dia kena pergi dulu kepada minit. Bila dia pergi kepada minit, dia darab 60. 1.6 darab 60. Dapat berapa? 96. 96. Okey, betul. Jadi 1.6 darab 60, kita dapat 96. 96 ni 96 minit. Sebab apa? Sebab kita singgah minit sekarang ni. Sekarang daripada minit, kita pergi pula kepada saat. Jadi kita darab lagi 60. 96 darab 60. Dapat berapa? 5.760. Okey, pandai. 5.760 saat. Jadi bila dekat sini, kita dah jadi di dalam keadaan saat. Barulah dikira sebagai betul. Jadi kamu tengok kat sini, 240 saat kita masukkan dalam bentuk nisbah. A, nisbah B, nisbah C. A kita 240. B kita adalah 120. C kita pula adalah 5.760. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi siapa-siapa yang tak dapat, sila salin. Sila salin. Tak apa. Kalau macam
Salah ke tak penting. Betul ke salah tu dia penting. Tapi dia bukan nombor satu. Yang penting nombor satu kita cuba. Okey. Jadi, habis dekat sini. Cikgu nak ajar kamu cara simplest form. Kita panggil dia bentuk termudah. Okey, tengok dekat sini bentuk termudah dia. Okey, B. Kita pergi kepada bentuk yang termudah. Bentuk termudah ni maksudnya kamu nak dapatkan bentuk yang paling kecil. Bentuk yang paling kecil. Jadi dekat sini kamu kena fikir. Kamu dah dapat 150 dengan 250. Kita balik dekat soalan B. Okey, kita nak buat bentuk yang paling kecil. Kecil sampai tak boleh dibahagikan. Syarat dia ada satu sahaja. Dia tak nak perpuluhan. Kita tak nak ada perpuluhan. Jadi kita nak hanya nombor bulat. Iaitu kita nak dia dalam keadaan integer sahaja. Boleh Adlin? Boleh. Okey, jadi kita kena fikir apa bahagi apa. Kalaulah kita set dekat sini 100, kita nampak boleh dibahagikan dengan 10. Okey, 100 bahagi 10 dapat berapa? 10. 10. Bila cikgu buat 100 ni bahagi 10, 50 ni kalau kamu nak kecilkan kamu tak boleh bahagi nombor lain. Kalau kamu dah set dekat sini 10, kat sini pun kamu kena bahagi dengan 10. 50 bahagi 10 dapat berapa? 5. Ya, kita dapat dia 5. Akhir sekali 250. Kat sini cikgu bahagi 10, dekat sini cikgu bahagi 10. Jangan kamu pergi bagi nombor lain. Kamu kena bahagi juga 10 dekat sini. 250 bahagi 10 dapat berapa? 25. 25. Pandai. Okey, rasa-rasa boleh kecilkan lagi tak 10, 5 dengan 25 ni? Boleh. Boleh. Okey, sifir berapa agak-agak? 5. Ya. Jadi macam tu lah kamu kena fikir. Kamu kena fikir nombor apa yang sama yang boleh dikecilkan. Okey, jadi sekarang ni sini 10. 10 kamu bahagi 5. 10 bahagi 5 dapat berapa? 2. 2. Jadi kalau dekat A ni kamu bahagi 5, dekat B pun kamu kena bahagikan dengan 5. 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. Sama pula dengan yang C. 25 bahagi 5 dapat berapa? 5. 5. Rasa-rasa boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab kalau kamu kecilkan lagi, kamu akan dapat nombor perpuluhan. Kita tak nak ada nombor perpuluhan. Jadi inilah jawapan dia. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Salin. Salin. Lepas ni kita nak buat soalan. Okey, dah habis salin? Oh, tengah salin lagi lah tu. Alisha dah habis salin belum Alisha? Dah. Okey, dah. Kita pergi pula kecilkan nombor ni. Kita pergi pula kecilkan nombor ni. Okey. Kita kecilkan nombor ni A, B, C. Kalau kamu nak faham kan, nak kecilkan kan? Kamu tengok kosong kat belakang. Kalau kamu nampak sini ada kosong, sini ada kosong, sini ada kosong, maksudnya kamu boleh buang tau kosong dia. Kamu bahagikan dengan 10. Tu tips daripada cikgu. 240 bahagi 10 dapat berapa? 24. Ya, kita dapat dia 24. 12, 120 bahagi 10 dapat berapa? 12. Ya, kita dapat dia 12. 5,760 bahagi 10 dapat berapa? 576. 576. 576. Pandai.
Jadi dekat sini cikgu akan ambil jalan singkat lah. Sebab cikgu nak cepat. Cikgu akan nampak sini bahagia. Dia ada sifir sama iaitu sifir 12. 24 bahagi 12 dapat berapa? 2. Okey, kita dapat dia 2. Pandai. Kalau dekat sini cikgu dah bahagi dengan 12. Kat sini pun cikgu kena bahagi dengan 12. 12 bahagi 12 dapat berapa? 1. 1. Pandai. 576 bahagi 12. Tekan kalkulator dapat berapa? 48. Ya, kita dapat 48. Jadi A, B, C. Dekat sini, inilah jawapannya. Sebab apa? Sebab dah dapat 1. Jadi tak boleh kecilkan lagi dah. Jadi itulah jawapan terakhir dia. Jelas ke? Jelas. Okey. Dah. Okey, bagus. Okey. Okey, tapi cikgu nak ajar kamu satu benda. Cepat salin, cikgu bagi masa. Kamu kena susun ni, susun betul-betul ni A, jangan kamu ubah. Maklumat pertama A, maklumat kedua B, maklumat ketiga C. Okey, dah habis salin. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan sesuatu. Tunjukkan sesuatu. Okey. Kita ambil soalan C juga. Kita ambil soalan C juga. Okey, kita ambil soalan C. Masing-masing tengok kepada soalan C. Cikgu nak masing-masing cuba buat. Okey. Alamak. Okey, kita tengok kepada soalan C. Cikgu nak kamu masing-masing cuba buat nisbah. Soalan yang sama. Cikgu nak masing-masing tukarkan pula kepada minit. Cikgu nak masing-masing tukarkan pula kepada minit. Bagi tahu cikgu apa nisbah A, nisbah B, nisbah C dalam keadaan minit. Tadi kita buat saat. Sekarang kita buat minit. Boleh ke? Boleh. Okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi masa Okay, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat. Tukarkan pula. Bagi tahu cikgu nisbah dia dalam keadaan minit. Okey, bagus. Ramai dah siap.
Okay, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. 1 minit lah, 1 minit. Ada? Okey, dah. Jadi habis masa. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah tengok ke? Ya. Okey. Sekarang ni tengok betul-betul. Kita nak tukarkan nisbah. Jadi kita nak masukkan soalan C 4 minit kepada 120 saat kepada 1.6 jam kepada nisbah. Kepada nisbah. Jadi mana nisbah dia? Ni bentuk nisbah. Cikgu nak kamu bagi jawapan dalam bentuk nisbah. A, B, C. Itu pertama. Yang kedua, kamu kena ingat A ni adalah maklumat yang pertama. A ni adalah maklumat yang pertama. Jadi maklumat pertama adalah dia bercakap 4 minit. Jadi kita tulis 4 minit. Jadi sekarang ni kita klarifikasikan. A itu adalah 4 minit. Maklumat pertama adalah A. Kita ingat. Maklumat pertama A. A maklumat pertama. A maklumat pertama. Okey, B. Kita pergi kepada B pula. B maklumat kedua. Maklumat kedua adalah 120 saat. 120 saat. Okay, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Akhir sekali C. C. C ni adalah maklumat ketiga. Jadi kita ingat. C adalah maklumat ketiga. C adalah maklumat ketiga. 1.6 jam. Sampai sini semua dapat ke? Dapat. Okey. Dapat. Okey, bagus. Okey, sekarang. A ni minit. Kan cikgu cakap, cikgu dah bagi dia dalam keadaan minit. Cikgu nak kamu tukarkan unit kepada minit. Kenapa cikgu asyik bercakap tentang unit? Sebab kadar dan kadaran lagi banyak pakai unit daripada nisbah. Jadi dari awal ni cikgu nak bagi pendedahan tentang tajuk ni. Cikgu saja kat main dengan unit. Okey, jadi sekarang A, cikgu nak di dalam keadaan minit. A ni dah dalam keadaan minit. Jadi tak perlu ditukarkan. Jelas ke A tu? Jelas. B. Okey, bagus. Okey, B 120 saat. Tengok ni. Dia saat. Saat nak pergi minit. Kamu tengok anak panah yang cikgu bagi. Formula yang cikgu bagi. Saat. Saat ni dia dekat sini. Warna biru. Saat dekat sini. Minit ni dekat sini. Jadi saat nak pergi minit, dia pergi ke sana. Saat ke minit ni anak panah dia. Jadi kita buat apa? Bahagi 60. 120 bahagi 60. 120 bahagi 60 dapat berapa? 2. Okey, kita dapat 2. Maksudnya 120 saat bersamaan dengan 2 minit. Itu cara kita guna formula dekat depan yang cikgu ajar ni. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang kita tengok pula kepada C. Jadi B ni dah selesai. Sebab apa? Sebab kita dah tukarkan kepada minit. C. 1.6 jam. Kita tengok jam ni dekat mana. Ni jam. Ni jam. Kita nak pergi kepada minit. Ni kita nak pergi kepada minit. Ni minit. Jadi daripada jam nak pergi kepada minit. Mana anak panah dia? Yang ni. Nampak tu cikgu buat anak panah. Daripada jam nak pergi kepada minit. Ni anak panah dia. Daripada jam nak pergi kepada minit. Itu anak panah dia. Jadi tengok formula dekat bawah. Darab 60. Jadi 1.6
darab 60. Tekan kalkulator, dapat berapa? 96. 6. Okey, 96. Maksudnya bila jam, bila tukar kepada minit, kita akan dapat 1.6 jam bersamaan dengan 96 minit. Jadinya, kita dah tukarkan semua kepada minit. Boleh faham? Faham. Boleh. Okey. Jadi, selepas kita dah selesaikan, kita dah samakan unit, kita masukkan kepada bentuk nisbah. A, nisbah B, nisbah C. A kita 4. Jangan salin minit. 4. B kita 2. Jangan salin minit. 2. C kita 96. Jelas ke sampai situ? Boleh faham ke? Boleh. Ya. Okey. Jadi sekarang kamu tengok. Rasa-rasa cikgu boleh kecikkan ke tak? Boleh dikecikkan ke tak? Boleh. Agak-agak bahagi dengan berapa? Sifar. 2. Okey, pandai. Kalau kamu tengok nombor yang terakhir, nombor genap, maksudnya kamu boleh bahagi dengan 2. 4. 4 nombor genap. 2. 2 nombor genap. 96. Ni nombor genap. Selagi dia dalam keadaan nombor genap, maksudnya dia boleh bahagi dengan 2. 4 bahagi 2 dapat berapa? 2. 2. Sekarang ni, bila dekat A kita bahagi dengan 2, maksudnya dekat B kita kena bahagi juga dengan 2. 2 bahagi 2 dapat berapa? 1. 1. Akhir sekali 96. 96 bahagi 2 dapat berapa? 48. Kita dapat berapa tak dengar? 48. Okey, 48. Sekarang ni, inilah jawapan dia. Kita tengok cikgu zoom out. Cikgu zoom out. Okey, tengok betul-betul dekat depan. Soalan yang sama. Soalan yang sama. Ini sepatutnya bila cikgu suruh kamu salin, maksudnya ni dah ada dalam buku kamu. Okey, tengok betul-betul. Soalan yang sama. Dekat belah kiri, cikgu suruh kamu tukarkan kepada saat. Dekat belah kanan, cikgu suruh kamu tukarkan kepada minit. Tapi kita tengok jawapan akhir kita. Jawapan dekat belah kiri 2148. Betul. Jawapan dekat belah kanan bila kita tukarkan kepada minit 2148. Betul. Alamak buruk pula. Okey, betul. Jadinya, kamu tukarlah kepada minit ke, kamu tukarlah kepada saat ke, kamu tukarlah kepada jam ke, jawapan akhir dia kena sama. Dengan syarat kamu tukarkan kepada unit yang betul. Cara kamu buat penukaran unit tu mesti betul. Kalau kamu salah tukarkan unit, kat mana yang ni? Maksudnya salahlah jawapan akhir kamu. Dia tak kisah sebab apa? Sebab ada pelajar cikgu dia tanya cikgu. Cikgu, tak naklah minit macam susah. Nak tukar kepada saat. Tukarlah saat. Okey, ada orang tanya cikgu nak tukar kepada jam. Tukarlah kepada jam pun. Tapi kamu kena ingat, jawapan akhir dia akan sama juga. 2 nisbah 1 nisbah 48. 2 nisbah 1 nisbah 48. Jawapan yang sama. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi cikgu bagi masa untuk salin. Cikgu bagi masa untuk salin. Kalau siapa-siapa yang tak nampak ini, screenshot yang cikgu tunjuk dekat depan, salin dalam buku. Ada soalan nak tanya? Cikgu tunggu kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan. Kita nak belajar benda lain dah pula lepas ni. Cikgu, ni kita habis pukul berapa? Kita habis pukul 10.30. Sejam lagi. Okey ke Naim? Naim faham ke? Okey ke? Faham. Okey. Salin dah Naim. Okey. Salin dah Naim. Dah. Alamak, cikgu tak dengar. Salin dah ke Naim?
Dah. Okey. Jadi kat sini habis dah. Cikgu dah habis terang dah. Tengok betul-betul cara cikgu terangkan satu-satu tadi. Jadi kamu boleh rujuk balik nota. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada subtopik yang seterusnya. Nama dia nisbah setara. Sebelum cikgu pergi kepada topik nisbah setara, cikgu nak bagi kamu faham cara nak kecilkan unit, cara nak kecilkan nisbah. Okey, cara nak kecilkan nisbah macam mana masing-masing boleh tengok kepada soalan dekat worksheet. Soalan dekat worksheet ni. Cikgu nak ajar macam mana nak kecilkan nisbah. Sebenarnya cikgu dah tunjuk dah tadi. Macam mana cara nak kecilkan nisbah ni. Kita panggil dia nisbah setara. Ni nisbah setara. Yang tadi. Okey, A. Cikgu nak kamu kecilkan nisbah ni kepada bentuk yang paling kecil. Okey, tapi cikgu tunjuk A dulu. Ini 20. Kejap cikgu kena zoom out sikit. Add to page. Okey. Pergi kepada worksheet. Cikgu harap masing-masing dah print tau. Cikgu harap masing-masing dah print. Kita tengok kepada soalan A. 24. Ni 24. Nisbah 36. Bagi bentuk yang paling kecil. Kita bahagikan kepada bentuk yang paling kecil. Okey, jadi dekat sini cikgu buat. A ni cikgu buat. Cikgu ambil sifar 12. Maksudnya cikgu akan fikirkan ini sifar apa yang paling mudah untuk dikecilkan. 24 dengan 36. Ada sifar 12. Jadi maksudnya cikgu kena bahagi dengan 12. 24 bahagi 12. Kita akan dapat 2. 36. Bila dekat sini kita bahagi dengan 12. Maksudnya dekat 36 pun kita kena bahagi juga dengan 12. 36 bahagi 12. Tekan kalkulator. 36 bahagi 12 kita dapat 3. Sampai sini ini dikira sebagai jawapan terakhir. Kenapa? Sebab ini dah tak boleh dikecilkan. Kalau kamu nak kecilkan lagi, dia akan dapat nombor perpuluhan. Cikgu tak nak ada nombor perpuluhan. Jadi kalau nak kecilkan, kamu kena fikirkan sifar yang sama. Kalau dekat sini kamu buat bahagi 12, dekat sini pun kamu kena bahagi juga dengan 12. Jelas ke soalan A? Jelas. Okey. Sekarang ni, rujuk contoh A, cikgu nak masing-masing cuba buat B. Cuba buat soalan B. Okey, cuba buat soalan B. Cikgu. Ya. Cikgu, saya nak tanya. Tanya. Yang cikgu tunjuk tadi tu memang bahagi 12 je ke? Okey, memang bahagi 12 je ke? Okey, dia ada. Contohlah kalau Naim macam ragu-ragu kan nak bahagi nombor besar kan. Okey, 24 dengan 36 ni dia sifar dia nombor genap ke nombor ganjil Naim? Genap. Jadi bila dia genap, Naim kena ingat, selagi apa-apa dalam dunia ni, dalam matematik ni, kamu nampak nombor genap boleh bahagi dengan 2. Kalau kamu tak boleh nak apa orang kata nak decide bahagi 12 terus, tak apa. Kamu bahagi dengan 2, bahagi slow-slow. Okey, 24 bahagi 2. 24 bahagi 2 dapat berapa Naim? Dua belas. Sekarang 36 pun kena bahagi dengan 2. Sebab apa? Sebab kat sini kita bahagi 2. Jadi 36 pun bahagi 2. 36 bahagi 2 dapat berapa Naim? Dapat berapa? 18. Jadi 12 dengan 18 ni nombor genap ke nombor ganjil? Genap. Selagi dia nombor genap, kita boleh bahagi dengan 12. Kita bahagi lagi 12. 12 bahagi 2 dapat berapa Naim?
Yang lain pun boleh tengok Nak. Okey, kita dapat 6. 18 nombor genap. Nombor genap bahagi dengan 2. 18 bahagi 2 dapat berapa? 9. 9. Okey, seterusnya Naim. 6 dengan 9 ni dalam sifir mana? 6 dengan 9 sifir. Sifir berapa? Kita dah tak boleh buat sifir 2 dah. Sebab sifir 2 dia dah bukan nombor genap dah. Nombor 9 dah bukan nombor genap. Sifir berapa 6 dengan 9? Sifir 7. Mana ada sifir 7? Sifir 3. Sifir 7 mana boleh lagi besar daripada 6. Jadi dekat sini kita buat sifir 3. 6 bahagi 3 dapat berapa Naim? 6 bahagi 3. 6 bahagi 3. 2. 2. Akhir sekali 9 bahagi 3 dapat berapa? 3. 3. Nampak tak? Jadi dekat sini, ini kita dapat 2/3. 2/3. Dekat sini pun kita dapat 2/3. Selagi kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey, jelas ke Naim? Jelas sikit. Okey. Okey, yang lain macam mana? Boleh faham tak yang cikgu tunjuk dekat Naim punya tu? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu akan buat B. Kita akan buat pula soalan B. 55 dengan 25. Agak-agak cikgu kena bahagi dengan berapa? Dia dalam sifir berapa? 5. 5. Pandai. Jadi bila cikgu bahagi dengan 5, 55 bahagi 5 dapat berapa? 11. 11. 25 bahagi dengan 5 dapat berapa? 5. 5. Jadi kita dah tak boleh kecilkan dah. Ni nombor perdana. Ini nombor perdana. Jadi 11 dengan 5 dikira jawapan akhir. Itu sahaja soalan B. Okey, last soalan untuk kecilkan. Masing-masing cuba buat. Tidur dulu. Ada tak? Saya kakak gerak merah. Okey, masing-masing cuba buat soalan C. Cuba buat soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Ya, jawapan dia 11/5. Pandai. Bagus. Ramai yang dapat. Bagus. Bagus, Jibril. Jibril jelas ke Jibril? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Baguslah Adli ni. Bagus, pandai. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi sebab 24, 15 dengan 27 ni sifir yang sama je. Sekali je. Cikgu, Ya. kalau dapat titik macam mana? Dapat titik maksudnya tak boleh bahagi dengan nombor tu. Okey. Okey, habis masa 24 dengan 15 dengan 27. Rasa-rasa cikgu kena bahagi dengan sifir berapa? 3. Ya, 3. 24 bahagi 3 dapat berapa? 8.
8. Ya, kita dapat 8. 15 bahagi 3 dapat berapa? 5. 5. 27 bahagi 3 dapat berapa? 9. 9. Jadi bila kamu dah tengok 8, 5, 9 ni dia tak ada titik. Dia bukan dalam keadaan nombor perpuluhan. Jadi dekat sini inilah jawapan yang betul. Kalau kamu bahagikan, kamu dapat nombor perpuluhan. Jadi jawapan kamu salah. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Habis dah dekat sini. Kita nak pergi kepada yang seterusnya pula. Cikgu. Ya. Kalau soalan bagi macam ni kan, kena apa? Dia suruh bahagi ke darab cikgu ke bagi dua-dua sekali? Yang mana? Soalan mana? Semua tu kan contoh bagi yang dibahagi dengan didarab kan. Kalau Betul. dia jawab apa kena dibahagikan atau didarab? Dia kena bahagi bukan darab. Okey, Tapi ada. contoh bagi darab. Apa? Tapi kat Oh. contoh dia bagi darab. Okey, itu kalau dekat contoh, kalau dekat contoh dekat sini, dia nisbah setara. Nisbah setara ni nanti cikgu ajar. Nisbah setara tu nanti cikgu ajar. Sabar. Cikgu ajar kecilkan nisbah dulu. Okey. Sabar. Tapi kalau nak kecilkan jangan guna darab. Nanti dia lagi besar. Guna bahagi. Jadi nanti cikgu akan ajar juga nisbah setara. Kita belajar cara nak kecilkan dulu nombor. Kita belajar cara nak kecilkan dulu nombor. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak ajar kamu cara nak kecilkan nombor kalau dia dalam keadaan nisbah. Kalau dia dalam keadaan nisbah. Okey, kejap kejap. Okey, tak apalah. Cikgu ajarlah nisbah setara. Nanti cikgu ajar insya-Allah. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nisbah setara. Barulah kita pakai darab dengan bahagi. Baru kita masuk nisbah setara. Tadi kita belajar cara nak kecilkan nisbah. Nisbah setara. Apa maksud nisbah setara? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, dalam bahasa Kedah, setara itu maksudnya apa? Erina, rasa-rasa nisbah setara itu apa maksud nisbah setara? Tak tahu. Jibril, apa maksud nisbah setara Jibril? Enggak tahu. Tak tahu. Nisbah setara. Nisbah setara ni masing-masing kena faham. Setara ni maksudnya nilai yang sama. Nilai yang sama. Apa maksud cikgu nilai yang sama? Ini Ummu Atiyah. Ni cikgu nak ajar nisbah setara. Nilai yang sama. Apa benda nilai yang sama? Okey, contoh. 1/2 dengan 2/4. Sekarang 1/2 ni. Cuba kamu tekan kalkulator. 1/2. Cuba kamu tekan. 1/2. 1/2 dapat berapa? 0.5. Kita akan dapat 0.5. Okey, masing-masing dengan sini. Seterusnya, soalan yang seterusnya. 2/4. 2/4 ni maksudnya 2/4. 2/4 dapat berapa? 5.5. 0.5. Ini maksud nisbah setara. Ni maksud setara tu. Nilai yang sama. Dia menunjukkan nombor yang berbeza. 1/2. Dia menunjukkan nombor yang berbeza. 2/4. Jadi bila 1/2 dengan 2/4 nombor yang berbeza. Mana boleh kita samakan 1/2 dengan 2/4. Tapi walaupun nombor dia
Okey. Okey, sorry. Cikgu termati tadi. Suara cikgu jelas ke sekarang? Jelas. Okey, sorry. Cikgu termati tadi. Okey. Jadi cikgu akan mula share. Okey, sekarang ni masing-masing boleh tengok kat depan balik. Cikgu terangkan lagi sekali. Okey, ni salin tau ni salin. Nisbah yang setara. Jadi cikgu sekarang ni cikgu menerangkan apa maksud setara tu. Setara ni adalah apabila ni nombor dia berbeza. Nombor dia berbeza tetapi dia punya nilai yang sama. Tu maksud setara. Jadi sekarang kita nak pergi kepada nisbah setara. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, kita ada lagi setengah jam. Kamu fokus sikit Kamu fokus. Kita akan buat soalan ini. Kita akan buat soalan, kalau siapa-siapa ada buku teks, buka muka surat 78. Kita akan buat soalan ni. Cikgu akan ajar macam mana kita nak cek dia nisbah setara ke tak. Macam mana kita nak cek dia nisbah setara ke tak? Okey, nampak tak buku teks yang soalan buku teks cikgu tunjuk kat depan ni? Nampak. Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini. Tadi cikgu tunjukkan contoh kalau dia dalam keadaan pecahan. Sekarang cikgu nak cikgu nak kamu tengok contoh sekarang cikgu nak bagi dia dalam keadaan nisbah. Okey, soalan dia bercakap pasal apa? Cikgu terangkan apa maksud soalan ni. Soalan ni antara berikut yang manakah nisbah setara dengan 18, nisbah 24, nisbah 45. Maksudnya kamu nak kena cek 18, nisbah 24, nisbah 45, mana satu setara. Yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke. Kita akan cek semuanya. Jadi cikgu akan ajar kamu macam mana nak tentukan nisbah setara. Kita tengah belajar cara nak tentukan nisbah yang setara. Okey. Jadi, cikgu akan cek yang A dulu, yang cikgu petakkan warna hitam. Okey, tengok betul-betul cara nak cek dia nisbah setara ke tak. Okey, yang pertama kita nak cek. Kamu tengok kat jalan kerja cikgu. Okey, kita nak cek dia dengan nisbah setara 18, nisbah 24, nisbah 45. Umur Atiyah tengah tengok ke ni? Tak dengar suara. Dengar ya. Okey. 18 nisbah 24 nisbah 45 kita nak cek. 3 nisbah 4 nisbah 9. Cikgu bagi dua cara. Cikgu bagi dua cara. Okey, 3 nisbah 4 nisbah 9. Kita nak tentukan dia setara ke tak? Maksudnya apa? Dia sama nilai ke tak? Okey, cara dia. Ambil nombor atas bahagi nombor bawah. Maksudnya apa? Ambil nombor atas bahagi nombor bawah. 18 bahagi 3 dapat berapa? Okey, tekan kalkulator. 18 bahagi 3 dapat berapa? 6. Okey, 6. Kalau dia turun ke bawah tu bahagi, kamu kena cek ke atas. Ke atas dia akan jadi darab. Kita cuba cek betul tak? Betul apa? 3 darab dengan 6. 3 darab dengan 6. Bila 3 didarabkan dengan 6, kita cek pula. Tengok anak panah warna biru. 3 darab 6 dapat berapa? 18. Okey, dia dapat 18. Jadi bila dia dah dapat sama, bila kita dapat nilai yang sama, dekat sini 18, dekat sini 18, kira selesai. Itu pertama. Kamu tengok pula anak panah yang warna biru. A kita dah cek, dia darab 6. Kita buat pula B. Ni B 4 darab dengan 6. 4 darab dengan 6 dapat berapa? 24. 6. 4 darab dengan 6 kita dapat? 24. Ya, kita dapat 24. Maksudnya sini dapat 24. Jadi dia dikira sama. Dia sama. Last sekali kita dah cek A, kita dah cek B, kita cek pula C. Okey, yang ini kita darab juga dengan 6. Ingat, kalau sini darab 6, sini darab 6, sini pun kena darab 6. Jadi, kamu tekan kalkulator. 9 darab 6 dapat berapa?
54. Kita dapat 54. 54. Jadi bila kita dapat 54, soalan dekat sini dia tunjuk 45. Dia tak sama, dia sepatutnya 54. Dia dikira sebagai tidak setara. Dia dikira sebagai tidak setara. Dia setara bila? Dia setara apabila dekat sini dapat 54, barulah dia dikira sebagai setara. Tu cara kita nak check dia setara ke ataupun tak. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Ini cikgu buat yang cikgu petakkan ni. Cikgu buat pula nombor 2. Cikgu buat pula nombor 2. Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. 18 nisbah 24 nisbah 45. Ini soalan dia. Kita nak check dengan apa? Kita nak check dengan 36 nisbah 48 nisbah 90. Step dia, ambil nombor atas, bahagi nombor bawah. Ambil nombor atas, bahagi nombor bawah. 18 bahagi 36 dapat berapa? Tekan kalkulator. 18 bahagi 36 dapat berapa? 0.5. Okey, 0.5 maksudnya 0.5. Kamu gunakan, tadi dia ke bawah dia bahagi. Kamu ke ataskan pula anak panah tu. Ke atas dia akan jadi darab. Darab berapa? Darab 0.5. Sekarang cuba darab. 36 darab 0.5 dapat berapa? 18. 18. Jadi dekat sini dah tunjukkan 18. Jadi dia dah lulus. Dia lulus. Sekarang ni A ni dah selesai. Kita buat pula B. 48 pergi kepada atas. Darab pula dengan 0.5. Sebab apa? Sebab sini darab 0.5. Jadi sini pun kena darab 0.5. Ambil kalkulator. 48 darab 0.5 dapat berapa? 24. Ya, kita dapat 24. Jadi kita check. Kat sini dapat 24. Dekat sini pun dapat 24. Jadi dekat B dah lulus. Sekarang kita check pula dekat C. Ambil nombor bawah. Pergi kepada atas. Darab 0.5. Sebab apa? Sini dah darab 0.5. Sini pun darab 0.5. Sini pun kena darab 0.5. Dia kena darab nombor yang sama. Okey, sekarang ambil kalkulator. 90 darab 0.5 dapat berapa? 45. Kita akan dapat 45. Jadi dekat sini, bila sini tunjuk 45, kita check. Sini dapat 45. Jadi dekat sini dia dikira sebagai setara. Okey, tengok kepada contoh, dua-dua contoh yang cikgu tunjuk. Satu contoh bila dia tak setara, satu lagi contoh dia setara. Jelas ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Jelas. Okey, salin. Cikgu bagi masa untuk salin. Okey, lepas ni cikgu nak kamu cuba satu soalan. Nak check dia setara ke tak. Okey, dah salin ke? Dah. Okey, salin. Okey, siapa-siapa yang dah siap salin. Sekarang ni menggunakan soalan yang sama iaitu 18 nisbah 24 nisbah 45. Kak cikgu nak kamu cek. Yang pertama, cikgu nak kamu cek. 6 nisbah 8 nisbah. Cek dia setara ke tak? Okey. Sekarang cikgu nak kamu cek. Ini soalan dia 18 nisbah 24 nisbah 45. Setara tak? Sama tak nilai dia dengan A tu? Boleh ke? Boleh. Okey, cuba buat.
Okey, dah siap send dekat WhatsApp yang dah tutup kamera tu buka kamera balik. Cikgu nak tengok tengah buat apa tu. Istina dapat jawab tak? Dapat. Cikgu, saya tak faham macam cara cikgu buat tadi. Jadi saya buat cara penjelasannya. Apa tak dengar Naim? Saya tak faham apa cara cikgu buat tadi tu. Saya tunggu penjelasannya. Oh, okey. Dah salin dah atas ni? Dah. Okey. Okey, sekarang ni atas bahagi bawah Naim dah buat dah, atas bahagi bawah. Dah. Okey, nanti cikgu jelaskan Nanti cikgu jelaskan. Okey, bagus. Dah dia nak buat. Bagi tahu cikgu dia setara ke tak tu jawapan akhir dia. Okey, bagus dia dikira sebagai. Okey, betul. Cikgu bagi masa lagi. Okey, bagus. Betul Okey, cikgu tunggu lagi Okey, lagi 1 minit lagi 1 minit. Okey, cikgu tunggu. Okey, pandai Ilman. Bagus Ilman. Okey, pandai bagus. Okey, habis masa. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana cikgu nak check dia setara ke tak. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan macam mana kita nak check dia setara ke tak. Okey, setara ni maksudnya apa? Nilai yang sama. Ingat tu, setara adalah nilai yang sama. Setara adalah nilai yang sama. Suara cikgu jelas kan? Suara cikgu tak lag atau apa-apa kan? Tak. Okey. Jadi dekat sini kita selesaikan. Kita ambil 18, yang kita nak check tu 18, lepas tu 24 dengan 45. Kita nak check. Jadi kita nak check dengan apa? Yang ini. 6 nisbah 8 nisbah 16. Ambil nombor atas bahagi nombor bawah. 18 bawa turun ke bawah. 18 bawa turun ke bawah. Ke bawah bahagi. Naik atas darab. Ke bawah bahagi. Naik atas darab. 18 bahagi dengan 6. Tekan kalkulator dapat berapa? 3. Ya, kita dapat 3. Maksudnya, untuk bawa dia ke atas, kamu tak boleh main bawa je ke atas. Kamu tahu dia darab. Tapi darab berapa? Darab 3. dengan yang kamu dapat tadi, iaitu 3. Bila kamu cek 6 darab 3, dapat berapa? 18. Ya, kita dapat 18. Jadi tak ada masalah. Kita cek sini 18, sini pun 18. Sekarang ni, sini darab
Okey. Sekejap Okey, jadi dekat sini kita buat pula B tu. 8 darab 3. Masing-masing tekan kalkulator. 8 darab 3 dapat berapa? 24. 24. Ya, kita akan dapat jawapan dia 24. Jadi bila kita tekan kalkulator sini 24, maksudnya jawapannya sepatutnya dekat sini adalah 24. Jadi dia betul dapat 24. Itu cara kita nak check dia. Okey, akhir sekali 16 ni daripada bawah pergi ke atas. Darab 3. 16 darab 3 dapat berapa? 48. 48. 48. Sepatutnya dekat sini 48. Tapi masalahnya dia tulis 45. Ada satu nombor salah. Jadi dekat sini jawapan dia adalah tidak setara. Boleh faham ke? Itulah cara dia. Jelas ke semua boleh faham Boleh. Boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita buat pula soalan nombor 2. Cikgu nak masing-masing check dia setara ke tak dengan ni. Sekejap Okey, cikgu nak kamu buat B. Check dia setara ke tak. Okay, cikgu bagi masa Okay, check. Dah siap hantar dia kat WhatsApp. Okay, cikgu tunggu Cikgu, saya nak Okey, saya nak ke pandai. tandas kejap. Ya, kenapa? Saya nak ke tandas kejap. Saya nak ke tandas kejap. Okey. Dah buat belum B tu? Yang B tu saya tengah buat. Ni tak, Okey, tapi okey. saya nak ke tandas. Okey, baik. Okey, cikgu check cikgu bagi masa lagi 2 minit Cuba buat. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, pandai.
Cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey, pandai. Bagus. Okey, pandai. Dia bukan nombor setara, dia nisbah setara. Okey, habis masa. Okey, masing-masing cikgu akan tunjukkan soalan B. Tengok betul-betul cara cikgu buat soalan B. Okey. Kita akan pergi kepada soalan B. Boleh ke cikgu mula buat soalan B ni? Boleh. Okey. Oh, diam semua. Risau cikgu. Okey, tengok ni. Okey, kita nak check dia setara ke tak. Ni 18, 24 dengan 45. Check dia setara ke tak. Ni 72. Ini 96 dengan ini 180. Kita nak check setara tak. Nombor atas bahagi nombor bawah. Kita ambil nombor atas bahagi dengan nombor bawah. 18 bahagi dengan 72. Tekan kalkulator dapat berapa? 18 bahagi 72 dapat berapa? 18. Hah? 18 18 sifar bahagi perpuluhan 72. 25. Okey, sifar perpuluhan 25. 0.25. Maksudnya kita nak pergi ke atas balik, kita guna darab. Darab berapa? Darab dengan nombor ni. Darab 0.25. Jadi cuba kamu darab. 72 darab 0.25 dapat berapa? 18. Ya, kita akan dapat 18. Kita cek. Sini dapat 18. Sepatutnya sini dapat 18. Jadi dia betul dekat sini. Dia dapat 18 juga. Okey. Kan kat sini kan kita darab 0.25. Dekat B pun kita kena darab 0.25. Jadi maksudnya kita ambil 96 darab juga dengan 0.25. 96 darab 0.25 dapat berapa? 24. 24. Ya, kita akan dapat 24. Jadi sini 24. Kita cek. Sini pun 24. Jadi betul. Baguslah. Kita nak dia sama. Barulah dia cakap dia setara. C. Okey, daripada bawah pergi ke atas. Darablah 0.25. Jadi 180 darab 0.25. Tekan kalkulator dapat berapa? 45. 20. Dapat berapa? 45. 45. Ya, kita akan dapat 45. Jadi dekat sini 45. Kita cek dia dekat sini 45. Jadi soalan B dikira sebagai setara. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Itu je cara kita nak cek dia setara ke tak. Itu sahaja kita nak cek dia setara ke tak. Itu adalah cara menyelesaikan soalan nisbah. Cara menyelesaikan soalan nisbah. Okey, kita ada masa beberapa minit lagi, lebih kurang 15 minit. Cikgu nak pergi kepada subtopik yang seterusnya. Cikgu nak pergi kepada subtopik yang seterusnya. Kamu tengok dekat sini. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya. Okey. Jadi untuk subtopik yang seterusnya masing-masing tengok kat depan. Dia bagi tahu A nisbah B. A nisbah B 1 nisbah 2 dan B
nisbah C. B nisbah C. 4 nisbah 5. Dia bagi tahu apa? A, B. A nisbah B dan B nisbah C adalah setara. Dia bagi tahu adalah setara. Kita nak aplikasi soalan setara. Tapi A nisbah B 1 nisbah 2. B nisbah C 4 nisbah 5. Dia kata setara. Dia kata setara. Bila dia kata setara, kamu kena buat A nisbah B nisbah C. Maksudnya apa? Dekat sini dia bercakap A nisbah B sahaja. Dekat sini dia bercakap B nisbah C. Kamu nak kena gabungkan dia. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu keluarkan A nisbah B nisbah C. Sekarang ni, apa huruf yang sama antara dua-dua ni? Okey, kita cek. Apa huruf yang sama antara dua-dua ni? Cuba bagi tahu cikgu. B. Okey, kita dapat B. B dengan B. Sekarang ni kita cari kaitan antara B dengan B. Ini 2, ini 4. Jadi 2 ni nak jadi 4 dia kena darab berapa? Darab 2. Yah, darab 2. Jadi bila dekat sini darab 2, kan setara. Setara maksudnya kalau dekat sini darab 2, sini pun darab 2. Jadi bila kita buat 1 darab 2, kita dapat 2. 2 darab 2, kita dapat 4. Jadi bila B dekat sini 4 dan dekat sini 4, barulah kita boleh gabungkan. A kita sekarang adalah 2. Buat 2. B kita sekarang adalah 4 dan cikgu bulatkan warna hijau adalah 4. Barulah cikgu dapat gabungkan dengan C. C kita adalah 5. Itu cara kita gabungkan soalan nisbah setara yang berbeza. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh kita pergi kepada soalan yang seterusnya. A nisbah B. B nisbah C. Okey, sekarang 3 nisbah 5. 10 nisbah 7. Sekarang cikgu nak berdasarkan contoh dekat atas, cuba buat soalan dekat bawah. Soalan ni soalan yang sama sahaja. Soalan ni soalan yang sama sahaja. A dan B nisbah setara. Cuba selesaikan kalau dia dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Cuba buat. Cari dulu huruf apa yang sama. Okey, dah siap hantar dekat WhatsApp. Okey, cikgu cek. Ya, betul. Bagus. Okey, pandai. Bagus. Okay, cikgu tunggu. Okey, bagus. Pandai. Okey, pandai. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Okey, bagus. Betul. Okey, bagus Jibril.
Okey, bagus Ilman, pandai. Okey, bagus. Okey, habis dah masa. Cikgu akan buat. Cikgu akan buat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Okey, kita dah nak habis dah masa. Okey. Jadi kita tengok huruf apa yang sama, huruf B. Dia ada B, dia ada B. Jadi kamu kena faham, ada soalan dia buat A, B, tapi dia buat apa? Dia buat A, C. Jadi bila A, B dengan A, C, kamu kena tengok A dengan A. Soalan boleh trik. Soalan boleh trik. Sebab tu cikgu cakap hati-hati dalam tengok soalan. Ada soalan buat A, C, B, C. Jadi kamu kena tengok huruf C. Tapi sekarang soalan yang cikgu bagi dekat sini, dia sama dengan B. Jadi B dekat sini adalah 5. B dekat sini adalah 10. Kamu kena fikir apa kaitan dia. Senang je. Nombor besar bahagi nombor kecil. Sama macam tadi sebenarnya. Nombor besar bahagi nombor kecil. Kamu dapat 2. Maksudnya 5 darab 2 dapat 10. Bila sini darab 2, setara. Apa maksud setara? Kalau sini darab 2, sini pun kena darab 2. 3 darab 2 kita dapat 6. Jadi, bila sini 10, sini 10, kamu dah boleh gabungkan. A dia dekat sini adalah 6. Jangan ambil 3. Siapa ambil 3 salah. A dekat sini adalah 6. Jadi, kita tulis sini 6. B dekat sini yang cikgu petakkan warna biru ni adalah 10. Kita tulis 10. Akhir sekali C tu dikira sebagai 7. Tak perlu buat apa-apa. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang cikgu ajar hari ni? Boleh. Boleh. Okay. Okey. Okey, dah habis dah masa kita. Okey, jadi cikgu ambil sikit masa untuk bagi summary. Cikgu nak simpulkan apa yang kita belajar hari ni. Kita belajar satu benda. Kita sempat satu benda je hari ni. Iaitu tentang nisbah. Kita belajar tentang nisbah. Nisbah adalah tentang perbandingan dua kuantiti yang sama unitnya. Maksudnya dekat sini cikgu jelaskan. Ni kuantiti. Jenis-jenis kuantiti. Jenis kuantiti ada banyak lagi tau. Bukan ini sahaja. Kuantiti tu adalah benda yang boleh kira. Kalau cikgu cakap masa siang dan malam, siang tu tak boleh dikira. Malam tu tak boleh dikira. Jadi masa ditentukan cara nak mengira masa. Saat, minit dengan jam. Itu yang dimaksudkan dengan kuantiti. Sesuatu yang boleh dikira. Jadi bila boleh dikira, semua benda dalam dunia ni yang boleh dikira kita ada unit. Jadi kita tengok betul-betul unit masing-masing. Setiap kuantiti ada unit dia. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Cikgu tunjuk kat depan ni. Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara pengiraan. Nak tukar unit. Kat sini cikgu ada tunjuk beberapa contoh. Kat sini kita dah buat sama-sama. Ada lebih kurang 5 contoh soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah buat 5 contoh sama-sama. Nak tukarkan. Nak tukar unit, kita dah tunjuk dah. Yang kedua, kita buat 2 soalan. Nak simplest form. Nak bagi dalam bentuk termudah. Dekat sini cikgu tunjuk 2 contoh. Lepas tu dekat cikgu punya worksheet ni cikgu tunjuk pula lagi 3 contoh. Okey, lepas tu kita belajar apa? Kita belajar pula nisbah setara. Nisbah setara tu maksudnya apa? Nilai yang berbeza tetapi mempunyai nombor yang berbeza tapi mempunyai nilai yang sama. Jadi kita buat beberapa soalan yang berkaitan dengan nisbah setara. Kamu boleh tengok balik. Sepatutnya benda-benda ni dah ada dalam buku tulis kamu, buku nota kamu. Akhir sekali kita pergi kepada nisbah yang setara. Kita buat kalau salah satu nombor dekat A ke, dekat B ke, dekat C ke, dia berbeza. Macam mana nak gabungkan? Dia ada 2 nisbah ni. Tapi dua nisbah ni 2 setara. Tapi nombor dia lain. Jadi bila kita nak gabungkan, kita kena pastikan B ataupun huruf yang sama dalam keadaan nombor yang sama. Dekat sini dia 2. Jadi kita tak boleh gabungkan lagi. Dekat sini 4.
barulah kita boleh gabungkan. Jelas ke semua lesson kita pada hari ini? Jelas. Okey. Jelas. Okey, jadinya habis dah kelas kita. Sampai situ sahaja dahulu kelas kita pada malam ni. Okey, cikgu buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Okey, kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, semua sampai situ sahaja dahulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat malam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Malam. Terima kasih. Okey. Selamat malam cikgu. Sama-sama. Okey.